والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia. Al-Fadil Muhammad Imam Masjid Negara, Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah 2 hari ini. Sambungan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 253 insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu daripada subuh tadi. Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya sayangi staf pentadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniyati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan 8 Rabiul Awal yang berbaki lagi 4 hari, kita akan menyambut dan mengenangkan tarikh kelahiran dan kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. So kita masuk juzuk yang ketiga. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Istiqamah selama ni kita lalui setiap minggu sekurang-kurangnya 3 kali kelas, dan kita dah hampir ke penghujung suratul Baqarah. Kita dah masuk juzuk yang ketiga. Sekarang 253 surah Baqarah ada 286. So kita menuju ke fasa yang seterusnya. Juzuk yang ketiga ni ada beberapa surat sebelum kita masuk surah yang baru. So mula juzuk yang ketiga ini Allah meneruskan conclusion ataupun kesimpulan cerita Talut dengan Jalut tu. Talut dengan Jalut kan dia dapat mulk, hikmah, wa 'allamahu mimma yasha. Kalaulah Allah tidak menolak sesetengah manusia
tidak turunkan manusia daripada tahta, maka bumi akan terus rosak, binasa. Maka sebab tu kerajaan tu ada turun naiknya. UMNO dah 60 tahun, runtuh juga. Kalau tidak runtuh, boleh jadi bumi Malaysia dia akan makin hancur. Tapi rupanya bila naik kerajaan yang seterusnya pun hancur juga. Naik yang lepas tu pun hancur juga. Naik lepas tu pun hancur juga. Rupanya dia ada kaitan dengan kita juga. Kita ni bersyukur atau tidak. Kita ni berubah atau tidak. Atau sama je kita punya perangai. Kalau naik orang ni kita kutuk, naik orang ni pun kita kutuk. Lalu Allah kata, tilka ayatullah. Itu semua cerita-cerita terdahulu tu adalah ayat-ayat bukti keterangan daripada Allah. Natsluha alaika bilhaq. Kami beritahu, kami ceritakan kepada kamu ada tujuan, ada purpose. Cerita orang terdahulu yang Allah cerita buat kita ni ada tujuan, ada purpose. Cerita Jalut dengan Talut diceritakan sebelum perang Badar. Pasca perang Badar ada tujuan sebab korang nak berperang. Wa innaka laminal mursalin, dan inilah bukti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang rasul. Fakta ini hanya datang daripada mulut Nabi. Fakta sejarah itu hanya datang dari mulut Nabi. Dengan fakta yang datang kepada Nabi ini, dan Nabi sampaikan melalui Quran, kita tidak perlu susah payah pergi ke negara-negara Yahudi, negara-negara Yahudi macam banyak sangat negara Yahudi ni kan. Pergi ke negara Yahudi yang dia claim negara untuk cari maklumat tentang peperangan Talut dan Jalut. Tak perlu pergi merujuk kepada orang-orang Kristian untuk tahu maklumat tentang Talut dan Jalut. Allah beri lengkap sehingga kita tidak berkehendak pada yang lain. Satu kadang dalam doa kita, ya Allah, jadikanlah diri aku ini sentiasa meminta padamu supaya aku tidak meminta pada yang lain. Kerana maklumat yang Allah beri ni lengkap. Sampai kita tak perlu pada maklumat yang lain. Tak perlu pada benda lain. Begitulah cerita-cerita dalam apa? Surah Yusuf. Tak perlu pada maklumat Yusuf kahwin ke dengan Zulaikha. Tak membantu kita apa-apa pun. Kan? Tapi apa maklumat yang Allah beri dalam Quran itu, itulah yang kita perlu. Itu yang berguna untuk kita. Dan semua itu bukti bahawa Nabi adalah Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang Rasul. Dan kemudian Allah kata, bila sebut tentang, kan, wa innaka laminal mursalin ni kan mengangkat Nabi sebagai individu seorang Rasul. Kemudian Allah sebut, Allah datangkan pula, oh by the way, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu sebahagiannya kami lebihkan berbanding sebahagian yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'din, maksudnya kami lebihkan, faddalna ba'dahum, kami lebihkan sebahagian mereka berbanding yang lain. Ini bukan bermaksud Nabi yang ini lebih daripada yang ini. Nombor satu lebih tinggi dari nombor dua. Nombor dua lebih tinggi dari nombor tiga. Ini bukan berkasta. Tak. Setiap Nabi sama, dia ada kelebihan masing-masing. Setiap Nabi sama, dia ada kelebihan masing-masing. Itu Allah nak bagi tahu. So, jangan mengagungkan Nabi daripada yang tidak sepatutnya. Jangan hulu. Jangan melampau-lampau. Punya kita melampau mengagungkan Nabi sehingga kita directly cakap minta syafaat dari Nabi. Kan dalam kasidah-kasidah tu, kasidah yang melampau,
Ni aku tunjuk ni, aku tunjuk. Ni lirik dia. Ya Rasulullah ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, bagimu syafaat. Engkau memiliki syafaat. Laka, lam tu lamul milk. Engkau memiliki syafaat. Wa hadza matlabi. Ini tujuanku. Ini matlamatku. Ini kehendakku. Antal murtaja yaumaz ziham. Engkau yang diberi kelebihan pada hari ziham. Ishfa' lana. Beri kami syafaat. Dia minta pada Nabi ke pada Tuhan ni? Ada tak sebut pasal Allah? Ada tak sebut pasal Allah? Tak ada. Dia terus directly minta syafaat dari Nabi. Janganlah melampau. Ziham ni hari kesedihan. Yaumaz ziham. Hari kesukaran, hari kesedihan. Janganlah melampau. Ya, Nabi tu ada kelebihan. Dan Nabi lain pun ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Dan kelebihan tu tidak pun meletakkan, dia ni lebih tinggi. Ini bukan kedudukan. Masing-masing ada kelebihan. Macam kita. Kan sesama kita ni, tak ada yang lebih tinggi, tak ada lebih rendah. Kita ni sama. Kan saya dengan puan adik Irma. Adik Irma tu dia adik ke dia Irma? Kan? Dengan admin. Sama je kita ni. Tak ada lebih, tak ada kurang. Cumanya kita ada kemahiran masing-masing. Kan? Ada kemahiran masing-masing. Ada yang tahu berusaha mengasah kemahiran tu, maka dia jadi somebody. Jadi orang lebih berjaya. Kan katalah Puan Intan ada kemahiran menjahit. Dia asah kemahiran menjahit tu jadi setanding dengan Mandegi apa entah tu, yang fashion designer tu. Jovian. Jadi macam Jovian. Sebab dia ada mengasah kemahiran. Tapi basicnya sama tak? Sama manusia. Dia juga boleh demam. Dia juga boleh selsema. Razman Razwil. Alfa. Apa entah tu? Kan? Alfa. Tu mereka artis. Tu mereka artis. Alfa. Apa maksud dia tu? Alfa. Nampak macam catchy kan nama dia. Alhaakumut takasur. Alha tu apa? Distraction. Alfa, ribu. So alfa maksudnya distraction yang sangat banyak. Dia sendiri memilih nama tu, nama yang catchy konon-konon, rupanya maksud nama tu ialah ini adalah bentuk distraction yang sangat banyak. Alfa tu ribuan. Alha pemesongan. Well, makeup kan memesongkan. Dia menipu manusia daripada melihat benda yang sebenar. Tengok. Dia sendiri memilih nama tu. Kan?
Oh, baru tahu maksudnya. Oh, aku pun baru tahu. So, bila kata rusul itu, rasul-rasul itu, dilebihkan sebahagian yang lain, Allah nak bagi tahu jangan kita agungkan seorang rasul berbanding rasul yang lain. Ya, kita ada favor pada rasul-rasul tertentu. Bila kita baca di sejarah. Contoh kita favor pada Nabi Nuh. Tapi itu tidak menjadikan kita tidak sayang dan hilang rasa hormat pada Nabi Lut. Gitu. Nabi Adam misal kata. Sebab Nabi Adam ni lah kami turun ke dunia. Tak. Kan bila kita dah baca sejarah dia, dia ni lah sebab kita turun ke dunia. Aku tak favor lah pada dia. Aku lagi suka Nabi Yusuf sebab dia handsome. Yang itu kita boleh starlight dahi dia. Nabi-Nabi ni tak ada. Dia sama, cuma Allah beri kelebihan, Allah beri skill yang berbeza. Allah beri skill yang berbeza. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kemudian Allah kata apa? Apa bentuk kemahiran, skill, kelebihan antara nabi-nabi ni? Minhum man kallamallah. Sebahagian mereka ada yang boleh bercakap dengan Allah. Siapa yang boleh bercakap dengan Allah? Nabi Musa. Tapi Allah kata sebahagian dari mereka, minhum man kallamallah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan sebahagian daripada mereka juga ada yang ditinggikan beberapa darjat kelebihan. Siapa? Rasul-Rasul Ulul Azmi. By the way, Nabi Musa juga dalam kalangan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kemudian, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kami beri Isa Injil. Kami beri Isa anak Maryam keterangan-keterangan kebenaran. Mukjizat-mukjizat kitab Injil. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami support dia, kami bantu dia dengan Jibril. Dengan Ruhul Qudus. Kami beri dia sokongan tambahan kepada Nabi Isa. Sebab setiap kali Nabi Isa keluar berdakwah, Jibril bersama Nabi Isa. Bayangkan, sudah dahsyatlah tekanan yang Nabi Isa lalui sehingga Jibril perlu berada bersama dengan Nabi Isa, menyokong Nabi Isa, mengatakan dia bukan anak Tuhan. Sampai dia perlu diberi sokongan tambahan. Baginda diberi sokongan dengan Jibril sebab baginda tak ada ayah. Dan kedudukan baginda waktu tu sangat lemah. Dia bukan anak yatim. Dia tak ada bapa. Dia bukan anak yatim. Dia tak ada bapa. Tuan-puan, mujur kita ni, kita semua ni, tidak hidup sebagai Bani Israel dan berhadapan dengan Nabi Isa. Kalau tak, mulut-mulut kita ni yang akan lancang sebut. Tengok. Tak ada bapa. Dia bukan anak yatim. Dia tak ada bapa. Macam mana kita nak terima? Masyarakat waktu tu nak terima? Tak ada bapa. Betul. Mana dia? Kata ngaku Rasul. Cannot brain. Sebab tu iman ni bukan untuk di brain. Iman bukan logik akal. Iman ni sini. Besar. Ujian mereka tu besar. Kita mesti akan kata tak masuk akal.
Tak pernah ada contoh sebelum tu. Tak pernah ada contoh sebelum tu. Sama macam apa yang dihadapi oleh Abu Bakar sewaktu Nabi Isra Mi'raj. Tak pernah ada contoh sebelum tu. Orang lain semua kata tak masuk akal. Abu Bakar kata, apa yang disebut aku cuma percayalah. Sewaktu Hawariyun, sahabat-sahabat Isa itu luar biasa. Dia boleh terima Nabi Isa walaupun masyarakat sebut. Kita dengan iman kita yang semasa ni belum tentu. Wow. Jibril perlu bantu Nabi Isa, perlu beri sokongan pada Nabi Isa. Saat dia dalam keadaan sangat fragile, sangat lemah. Kan? Jibril disebut, kenapa Jibril yang beri sokongan? Bukankah Bani Israel tak suka Jibril? Mereka suka Mikail. Mereka tak suka Jibril. Why? Allah sebut Jibril. Sebab Allah nak highlight Rasul-Rasul ini, dia tak ada lebih, tak ada kurang. Sama macam malaikat. Engkau tak ada nak favor malaikat tu, malaikat ni. Sama. Semuanya adalah hamba Allah dan tunduk patuh taat pada Allah. Semuanya patuh, tunduk dan taat pada Allah. Dan kemudian Allah kata, walau sya Allah, kalau Allah nak, maqtatalal ladzina min ba'dihim. Kalau Allah nak, nescaya manusia yang datang kemudian, selepas daripada Rasul-Rasul itu datang, tidak berbunuhan sesama sendiri. Cerita sebelum ni, cerita tentang perang Talut dan Jalut. Allah kata, Allah boleh saja, boleh aja buat apa yang dia nak. Allah boleh jadikan tak ada langsung peperangan sesama manusia. Hidup aman damai je. Ingat tak sebelum ni kan cerita pasal Talut dan Jalut, persediaan untuk berperang Badar. Sekarang Allah bagi tahu, kalau Allah nak, boleh je tak berperang sesama manusia ni. Semua hidup aman damai. So ada sahabat yang mula nak perang ke tak. Tak boleh kalau Allah jadikan aman damai je. Allah jawab, boleh. Allah boleh saja hidup aman damai. Tetapi Allah jadikan peperangan itu kerana perang itu ada kebaikan besar kepada hamba dia. Katalah saya dengan Farhana hidup dalam masyarakat yang sama, semua aman, tenteram saja. Dalam satu kelas, semua otak sama, IQ sama, 140. Semua sama. Bila diuji, semua dapat markah yang sama. Kan bosan? So, cikgu nak bagi nombor 1, macam mana ni? Kan? Bila nak bagi orang yang paling baik, mestilah diuji. Kan? Bila nak diberi kehidupan yang lebih grand, syurga, perlulah diuji. So, ujian paling besar apa? Ujian menyerahkan benda yang paling besar pada diri kita. Ujian paling besar apa? Menyerahkan
sesuatu milik kita yang paling besar. Yang kita ada yang paling besar. Nyawa. Gitu. So, perang tu bukan sekadar nak melaga-lagakan pedang. Ni, nyawa jadi taruhan kot. Tuan-tuan biasa main blackjack. Ustaz ni. Blackjack. Pernah dengar? Blackjack. Pernah dengar? Main daun teruk. Daun teruk. Main judi. Main 21. Tak erti main, tapi pernah tengok lah kan. Roulette tu lain. Ni main 21 ni, blackjack yang paling simple. Lah, setakat berjudi takkan tak pernah. So, main blackjack ni, kita akan diberi 2 kad. Kita akan diberi 2 kad. So, kita akan tengok kad kita. Gabungan 2 kad itu sampai tak 21 dia punya markah, dia punya nilai. Kalau kurang 21, kurang berapa? Perlu tak ambil kad ketiga. Kalau lebih 21, dia dikira burst. Kalau lebih 21, dia dikira burst. Jadi kalau kurang 21, katalah kurang 21 tu kita ada 18. 18, 19, 20, 21. Kurang 3. Nak ambil tak risiko untuk ambil kad ketiga? Kalau nak ambil kad ketiga tu, pastikan dia di bawah 3. Itulah gamble tu. So, kita letak certain amount, duit. Okay, main blackjack. Kita letak dulu berapa duit kita. Sekarang ni, yang itu kita taruhkan duit. Ini sekarang kita taruhkan nyawa. Allah kata kalau Allah nak, Allah boleh je semua aman-aman. Tapi dia jadi tak best. Dia jadi tak best. Tahu tak kenapa Hiroshima dan Nagasaki itu dibom? Kenapa Hiroshima dan Nagasaki dibom? Sebab dia suka menjajah negara orang. Siapa? Siapa yang suka menjajah negara orang? Jepun. Ya. Waktu itu Amerika sedang mengalami kemelesetan ekonomi. Waktu tu Amerika mengalami kemelesetan ekonomi dan dia tak dapat bertindak apa-apa. Tak dapat buat apa-apa waktu Jepun mula menjajah. Jepun dah menjajah Asia, menjajah China. Jepun jajah China kot. Jepun jajah China. China benda besar macam tu. Jepun boleh jajah. Kalau setakat Malaysia ni 1 hari. 3 hari kan. Dia naik basikal. 3 hari dah habis Malaysia. Dan punya Jepun punya semangat ni dia pergi serang Pearl Harbor. Dia serang Pearl Harbor. Dia serang Pearl Harbor ni lah Amerika bertindak balas. Pearl Harbor kat mana? Hawaii. Sampai ke situ kot kapal terbang dia. Hui. Tuan-tuan, macam mana dia punya peta tu? Japan to Pearl Harbor. Ni. Dia daripada sini, dia terbang merentas laut. Pergi sebelah sini. Nak kau terbang. Ini dia punya misi dia waktu tu. Dia terbang, daripada sini terbang, pergi sini letak hantar bom,
Lepas tu patah balik. Patah balik. Problemnya ialah, untuk patah balik, minyak tak cukup. Minyak tak cukup. So yang pergi terbang tu, itu adalah yang berani mati. Confirm mati punya. Dan dia nak serang pelabuhan. Pelabuhan kan waktu tu terapung dekat atas darat. Dan teknologi persenjataan waktu tu tak macam sekarang. Sekarang ni macam-macam dah maju. Itu jam dia hanya ada peluru berpandu dasar laut yang tenggelam bawah laut. Jepun sempat modify dia punya peluru berpandu dia, bila dijatuhkan kena air, dia betul-betul meluncur di bawah permukaan air. Dia tak tenggelam masuk dalam air lalu meluncur, tak. Dia masuk je air, propeller akan pusing, betul-betul meluncur bawah permukaan air. Itu sempat Jepun buat untuk serang Pearl Harbor. Sebab tu dia punya kemusnahan ni, banyak kapal-kapal hancur ni. Ni. Hancur. Tu Jepun. So, bila Amerika kena serang macam tu, dia retaliate lah. Dia bertindak balas. Dan Amerika bacul. Dia bertindak balas, gugurkan bom atom. Dia tak buat macam Jepun. Dia tak tahu apa pun. Amerika. Dan kerana dia diserang, maka kerajaan Amerika waktu tu ambil keputusan untuk tingkatkan pengeluaran besi untuk buat senjata. Barulah ekonomi dia groom dan boom. Kalau tidak diserang, ekonomi dia naik tak? Tak. So rupanya peperangan ini, dia boleh menaikkan ekonomi negara-negara terlibat. Kalau semua aman damai, macam Allah kata, kalau semua aman damai, negara akan tepu. Negara-negara ni dalam dunia akan tepu. Kalau tak berlaku perang Ukraine dengan Rusia, kalau tak berlaku perang Ukraine dengan Rusia, ada tak negara-negara lain akan buat inisiatif, weh aku terputuslah bekalan gandum, jom kita tanam gandum. Takkan kita bergantung pada negara tu je. Ya, buat sementara harga baik, barang akan naik. Tapi negara-negara ni akan mula berkreatif. Aku juga kena cari resources lain untuk aku survive. Walau sya Allah maqtatala allazina min ba'dihim. Kalau Allah nak, semua orang akan aman damai. Tapi tak. Walakin ikhtalafu. Kamu akan tetap bergaduh, berbalah, bertelingkah. Walakin ikhtalafu. Kamu akan tetap bergaduh, bertelingkah. Kalau Allah nak lepas turun Quran ni, semua orang akan batuh, tunduk. Tak, kamu tetap akan gaduh. Kan? Kamu tetap akan gaduh. Cuma pergaduhan itu kalau diurus dengan baik, dia akan makmurkan negara. Pergaduhan kalau diurus dengan baik, pergaduhan di parlimen kalau diurus dengan baik, dia akan pastikan kebajikan rakyat akan terbela. Tapi sekarang yang gaduh kat parlimen siapa? Yang tak pandai mengurus. Ada diorang fikir pasal rakyat. Kan? Gaduh tu bagus kalau diurus dengan baik. Sebab yang gaduh itu, Allah kata apa? Faminhum man amana wa minhum man kafar.
Ada antara mereka yang beriman. Yang beriman akan fikirkan maslahah. Wa minhum man kafar. Ada yang kafir. Lebih ramai yang terpedaya dengan bisikan syaitan, memilih jalan kekufuran. Maka mereka boleh sampai sanggup angkat senjata nak menegakkan benang yang basah. Dan lagi sekali Allah ulang, walau sya'allahu maqtatalu, dan kalau Allah nak, mereka takkan berbunuh-bunuhan, mereka takkan gaduh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah tutup ayat ini dengan satu pernyataan kuat. Allah kata apa? Allah buat apa yang dia nak. Allah buat apa yang dia nak. Oh, pergaduhan tu memang Allah nak. Ya, nak uji kita. Ini semua ujian kita belaka ni. Ujian pada kita. So, tak perlu nak pertikai, nak persoal. Kenapa perlu ada peperangan? Kan? Kenapa ada kesengsaraan? Tu sebab kau tak baca Quran. Kan, orang-orang etis ni. Kalau Tuhan ada, kenapa dibiarkan peperangan? Kenapa dibiarkan penderitaan? Kenapa dibiarkan itu? Kenapa ada sakit? Itu sebab engkau tak baca Quran. Ada penderitaan supaya orang yang macam engkau tolong bantu. Ada peperangan supaya orang macam engkau bina generasi kemudian. Supaya kalau berbala, pandai mengurus perbalahan. Bukan bila kalah hujah, dihalau orang tu keluar dewan. Kalau ada sakit, supaya orang macam kau ni belajar. Macam mana nak merawat sakit? Kan? Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah buat apa yang dia nak. Ayat ini juga, terutamanya walakinnallaha yaf'alu ma yurid itu, ayat ini sebenarnya sangat berguna pada kita ketika kita hadapi suatu benda yang kita tak suka. Kan, berjanji dengan orang ni, dia tak datang. Lepas tu dia, last minute dia kata, minta maaf lah, saya tak dapat datang lah. Walau kita dah datang daripada Johor. Nak jumpa dekat Perak. Dia daripada Penang. Kan, pertemuan kat Perak. Kita dah sampai Perak. Dah menginap satu malam, besok ni nak jumpa. Kita hubungi dia, tak dapat-dapat daripada semalam. Pagi ni bila nak jumpa, janji pukul 9. Kita tunggu pukul 9, tak sampai-sampai. 10.30 baru dia beritahu, minta maaf. Saya ada emergency dekat Penang, tak dapat datang. Kita dah hubungi dari semalam. Baca ayat ni. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah buat apa yang dia nak. Sebenarnya itu untuk Allah uji aku je. Aku boleh sabar ke tak? Boleh redha tak? Boleh tak aku tidak terus berbalah dengan orang ni? Kan? Ayat ni. So ayat ni tuan-tuan highlight. Suruh orang-orang yang pandai khat ni tulis. Framekan. Biar tiap kali sebelum keluar rumah ke, dalam rumah ke, tengok. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah buat apa yang dia nak. Kan, kita punya frame ayat Quran ni, benda yang klise je. Kan, ayat 1000 dinar, kalau tak tu ayat kursi. Kalau tak ayat kursi, 3 kul. Itu je ayat Quran yang kau tahu. Itu je ayat Quran yang kau nak jadikan pedoman. Kau nak lagi? Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah tahu. Allah buat apa yang dia nak. So, kita ada idea. Keamanan, peperangan, memang Allah dictate untuk buat supaya menguji kita. So, kalau ikut kita nak semua aman kan?
Kalau ikut kita, kita nak semua aman. Tapi rupanya dalam keamanan itu, manusia akan jadi lemau. Waktu sukar itu sebenarnya akan menjadikan manusia lebih kuat. Lebih kuat nak berdiri. Dia senang kita bandingkan macam ni lah tuan-puan. Mana lagi kita suka buat? Duduk-duduk tengok TV atau mencangkul belakang rumah? Kan? Duduk-duduk tengok TV atau mencangkul belakang rumah? Terutamanya Sabtu Ahad. Aku cangkul ni Ustaz. Hai. Ketih. Peluh-peluh. Baik tu Netflix. Kan? Tapi dengan mencangkul belakang rumah tu, peluh kita keluar, tenaga kita keluar, tubuh kita makin sihat. Berbanding kita duduk, ontok-ontok dia macam tu, tak buat apa. Lama kelamaan, kalau kita duduk sahaja, apa akan jadi? Kita akan jadi lemah dan lemau. Orang yang mencangkul tu, lama kelamaan akan jadi apa? Dia lebih cergas dan sihat. Sebut pasal sidai kain, aku baru masuk load yang kedua. Bukan nak bagi tahu aku suami misali, tapi itu arahan. Itu arahan. Jangan nak kata, bagus ya Ustaz. Itu arahan. Kalau tak diarahkan, aku tak buat pun. Itu. So, ayat ini, juzuk yang baru, Allah akan bagi tahu, Allah buka dahulu juzuk 3 ni dengan idea itu. Adanya ujian peperangan, adanya ujian ujian keamanan. Dan kedua-dua ujian ini datang daripada Allah. Allah buat apa yang dia nak. Seperti mana cara kita memandang Nabi, ada lebih, ada kurang. Ada kelebihan masing-masing. Sama juga yang kita hidup, kita lalui hidup ni, ada kelebihan masing-masing. Ujian tu ada kelebihan masing-masing. Kerana Allah nak kita prepare. Allah nak kita prepare ayat selepasnya. Sebab ayat selepas ini adalah tentang kematian demi kematian demi kematian. Gitu. So, sebelum kita masuk kepada bab kematian demi kematian demi kematian, Allah mulakan dulu dengan ini. Supaya kita rasa, asyik-asyik matilah, asyik mati. Stres aku. Tak, setiap satu itu ada kelebihan masing-masing. Dan Allah buat apa yang dia nak. Dan apa yang Allah buat adalah untuk kebaikan kita bersama. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama pada pagi ini. Saya minta berhenti awal sebab nak ontok-ontok dulu, bersedia untuk besok hari pula. Besok hari ada 2 ayat terakhir lagi. Surah Humazah, belum ready apa-apa. Dan lepas tu ada jemputan dekat TNB, yang tu pun belum ready apa-apa. So, naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah. So, lepas ni kita sambung ayat kursi last time, 254. Ya, betul. InsyaAllah. So, tak ada buka soalan hari ni kerana Ustaz bergegas. Ayat kursi 254 ke? 255. Tadi kita 253. Lepas tu 254 ni. Lepas tu 255 ayat kursi. 255 saya lepas. 255. Seterusnya nanti insyaAllah. So, tak ada buka soalan. Kita tutup je lah ya. Ustaz pun nak sidai kain nanti lepas ni kan? Ya, betul. InsyaAllah. Patut pada arahan. Patut arahan. Tahniah Ustaz, tahniah. Subhanallah, insyaAllah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fiqh wa jazakumullah khairan jazak. InsyaAllah banyak yang kita dapat hari ni. Input yang Ustaz bagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah ilmu kita, kefahaman kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenuk Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita maraton daripada subuh tadi.
InsyaAllah. Ustaz sikit bahan kuliah hari ni. Kuliah Maghrib kita hari ini bersama dengan Al-Fadil. Yang Amarif Dato' Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, 8.15 malam hari ini dengan hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia dan bacaan surah Al-Mulk. Jadi terima kasih kepada semua. Saya mewakili Gemurul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surah Ta'as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mandi. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum makan sarapan. Tapi